弟兄姐妹们平安，感谢主，今早我们可以在线的聚集在一起来聆听主的话语。 Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. 我们来同心默祷。 Mari kita bersaat teduh bersama-sama di hadapan Tuhan.你们一人当靠耶和华欢喜，称谢他可纪念的圣名。 Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. 弟兄姐妹们，我们同心祷告。 Mari kita bersatu hati dalam doa. 慈悲的天父上帝，我们感谢主，在这个疫情时代，你仍然给我们机会，可以来聆听主你的话语。愿主你引导我们每一个人，让我们在生活当中可以脱离一切的患难。感谢赞美主，愿将一切尊贵荣耀都归于父神。 如此祷告，奉我主耶稣基督的名，阿们。弟兄姐妹们，请站起来，我们赞美主，歌唱诗歌。你信实何广大！ Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Ni sin se huang da.
读使徒信经。 Mari kita mengakui iman kita, pengakuan iman rasuli. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬。第三天，从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。 将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣土相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 我们再次的赞美主，歌唱诗歌，时刻惜主。 Mari kita muji Tuhan sekesitu. Selanjutnya kita masuk ke dalam doa syafaat. 祷告事项地点为世界与印尼国家民族祷告。 Yang pertama kita mau berdoa untuk dunia dan bangsa serta negara. 第二点，为印尼卫理公会临时发展联谊会祷告。 Kedua, kita berdoa buat GMI Konferensi Tahunan Pengembangan Sementara. 第三，为本堂布道所以及学校的施工祷告。 Kita juga mau berdoa buat gereja kita, pos PI, dan sekolah kita. 第四点，为建堂、建校的工程以及所缺少的经费祷告。
Kita juga berdoa untuk proses pembangunan gereja dan sekolah, serta dana yang dibutuhkan. 最后一点，为信徒的生活灵命长进及身体健康祷告。 Yang terakhir kita mau berdoa buat kehidupan dan pertumbuhan rohani setiap jemaat kita, serta kesehatan mereka. 弟兄姐妹们，请站起来，我们 Mari 开声祷告。 Kita bangkit berdiri, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, Engkau kembali memberi kami kesehatan, kekuatan ya Bapa. Terima kasih untuk napas kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami ya Bapa. Dan pada saatnya Tuhan, kami mempersatukan hati kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang terus memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Setiap pergumulan dan permasalahan yang terjadi ya Bapa, biarlah Engkau senantiasa memberikan hikmat-Mu Tuhan bagi presiden kami, bagi wakil rakyat kami dari tingkat pusat sampai daerah ya Bapa, agar mereka boleh menangani Tuhan setiap persoalan-persoalan dengan hati yang takut akan Tuhan. Mereka boleh Tuhan mengerahkan pikiran mereka, tenaga mereka Tuhan, untuk boleh mengabdi kepada negara ini Tuhan, sehingga negara ini menuju kepada negara yang lebih baik lagi ya Bapa. Kami juga terus mau berdoa Tuhan untuk pandemi ya Tuhan yang masih terus berlangsung ya Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau Bapa yang memberi kami kekuatan, stamina yang baik Tuhan untuk melawan setiap virus yang masuk di dalam tubuh kami Bapa. Engkau menolong Tuhan setiap para medis ya Bapa. Engkau beri mereka kesehatan, kekuatan, dan Engkau memberikan kepada mereka kesabaran di dalam merawat setiap para pasien Tuhan. Kami juga terus mau berdoa ya Bapa untuk konferensi pengembangan sementara ke dalam tangan-Mu. Engkau Bapa yang memberkati ketua kami Pendeta Tahir. Kau juga memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan di dalam pengembangan konta wilayah sementara, dalam tubuh GMI Tuhan secara khusus. Biarlah Engkau Tuhan menolong mereka dimanapun mereka berada Bapa, di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, di dalam masa-masa banyaknya ibadah-ibadah secara online. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada mereka, agar mereka dengan kreatif Tuhan boleh menyampaikan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga terus mau berdoa untuk gereja kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong gereja kami semakin hari boleh semakin bertumbuh, baik secara kualitas maupun kuantitas. Engkau menolong setiap jemaat kami ya Bapa, agar kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, agar kami boleh hidup semakin hari semakin menyerupai Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Ya Bapa, di saat ini Tuhan, kami selalu Tuhan memakai ibadah secara online, tapi biarlah itu Tuhan tidak mengurangi Tuhan untuk kami senantiasa memiliki semangat di dalam memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga terus berdoa buat pembangunan gereja dan sekolah kami yang sampai saat ini sedang berlangsung hingga tahap ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami yakin dan percaya ya Bapa, pembangunan ini Tuhan akan selesai Tuhan, genap Tuhan seperti sesuai dengan janji-Mu ya Bapa. Engkau akan memberikan waktu yang tepat bagi kami Tuhan untuk menyelesaikan pembangunan ini. Kami percaya Engkau akan menggerakkan tangan-tangan anak-anak-Mu ya Bapa, hati anak-anak-Mu Tuhan, untuk boleh ikut ambil bagian di dalam membangun kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga terus menyerahkan untuk jemaat kami Tuhan, mereka yang di dalam pergumulan, di dalam permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, maupun pergumulan lainnya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menolong mereka Bapa. Biarlah mereka senantiasa berharap kepada-Mu Tuhan dan ingat akan janji-janji-Mu. Dan biarlah mereka boleh setia Bapa mengikut Engkau. Engkau menolong setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji terimalah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 这时候，我们诵读起应经文。 Selanjutnya kita membaca responsoria. 我是好牧人，好牧人喂养舍命。 若是雇工，不是牧人，羊也不是他自己的。他看见狼来，就撇下羊逃走。狼抓住羊，赶散了羊群。雇工逃走，因他是雇工，并不顾念羊。我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。正如父
认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命。我另外有羊，不是这圈里的，我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。我父爱我，因我将命舍去，好在其回来同送。没有人夺我的命去，是我自己舍的。所有权柄舍了，也有权柄取回来，这是我从我父所受的命令。 Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. 弟兄姐妹，请坐下。 Silakan duduk, saudara-saudari. 在还没有听到的时候，我们赞美主，求主领我。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita muji Tuhan, Cucu Lingwo. Cucu Lingwo mencucuk di
Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. 主内弟兄姐妹们平安， Salam sejahtera bagi kita. 大家平安。 Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan kembali firman Tuhan. 我们今天早上要听上帝的话， Mari kita bersatu di dalam doa. 我们来同心祷告。 Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan bersukacita untuk berkat dan kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan bersama dengan penerjemah, kami semua diberkati dan dapat mengerti, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主内弟兄姐妹们， sebelum saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, 我们还没读圣经之前， saya mau bercerita tentang seorang domba dan gembala. 我要讲一个故事，关于牧羊人和羔羊。 Suatu hari ada 2 orang gembala 有一天，有2个牧人， di mana mereka sedang mengembalai domba-dombanya di padang rumput 他们在早场正在把他的羔羊， sambil menemani domba-domba mereka makan. 也陪他们在测。 Mereka berdua bercerita 他们2个正在谈话聊 dan 天， menikmati alam lingkungan di sekitarnya. 他们也享受了周围的环境。 Tidak lama kemudian, 不久， domba-domba mereka 他们的羔羊， bercampur menjadi satu 他们的羊群相互融合， antara domba yang satu dan domba yang keduanya. 互相融合一个羔羊跟其他的羔羊。 Tidak lama kemudian, 不久之后呢， hari sudah mulai malam. 天就是要暗了， Akhirnya, 然后 para gembala ini 牧羊人 memutuskan untuk pulang 他们决定要回家， dan mereka memanggil domba-dombanya tadi. 然后他们就叫他们的羔羊。 Ketika gembalanya tadi memanggil domba-dombanya, 当他的牧人正在叫他的羊群呢， domba-dombanya mengenal suara gembalanya masing-masing. 他的羊群认识他牧人的声音。 Padahal dombanya tadi sudah bercampur antara domba yang milik gembala yang pertama dan domba yang milik gembala yang kedua. 我们知道刚才他的羊群已经相互融合了， Tetapi ketika sang gembala ini memanggil dombanya masing-masing, 当他的牧人正在叫他的羔羊的时候， domba-dombanya ini mengenal suara gembalanya. 这个羊群呢，他们认出他们的牧人的声音。 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, 主内弟兄姐妹们， domba yang baik 好的羊 adalah domba yang mengenal suara gembala yang memanggilnya. 是会认出牧人的声音， Dan domba yang baik 好的羊 adalah domba yang memiliki keakraban dan kedekatan kepada gembalanya. 是与牧人有亲密关系。 Itulah ilustrasi penggambaran tentang domba dan gembala. 这是关于羔羊和牧人的例子。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主内弟兄姐妹们， tentunya cerita yang saya sampaikan itu 当然了，刚才我所讲的故事 ada hubungannya dengan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. 是与我们今天早上所分享的有关系。 Mari kita membuka kitab Injil Yohanes pasal 10我们打开圣经，从约翰福音 ayat 10 1 sampai 5. 约翰福音10章1到5节。 Pertama, saya akan membacakan dengan bahasa Indonesia dan dilanjutkan dengan penerjemah. 我首先读印尼文，然后中文。 Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. 约翰福音10章1到5节，我实实在在的告诉你们，人进羊圈不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。从门进去的才是羊的牧人，看门的就给他开门，羊也听他的声音。他按着名叫自己的羊，把羊领出来，既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。羊不跟着圣人，因为不认得他的声音，必要逃跑。 Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan judul perikopnya, yaitu berbicara tentang gembala yang baik. 今天的圣经是像它的主题写是好的牧人。 Jikalau kita melihat adanya gembala yang baik, itu artinya bahwa adanya gembala yang tidak baik. 如果我们看的时候，我们知道有好的牧人，也有不好的牧人。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kalau kita berbicara tentang gembala, 如果我们谈到牧羊人呢， itu artinya kita juga berbicara tentang domba. 我们也谈到羔羊。 Arti dari gembala yaitu 牧羊人的意思是 menjaga, memelihara, dan menyediakan segala sesuatunya. 照顾，也预备了其他的东西。 Peran seorang gembala itu tertulis dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. 牧羊人的角色是有记载在诗篇23篇。 Di dalam perjanjian lama, seorang gembala itu sering ditekankan kepada pemimpin umat. 在就业关于这个牧羊人是说人民领袖， seperti para nabi-nabi dan rasul-rasul. 像先知和使徒。 Di dalam Alkitab 在圣经里面， ada banyak ayat-ayat yang mencatat tentang gembala. 很多写着关于牧羊人， Tertulis 84 ayat yang menceritakan tentang seorang gembala, 有84节写说明牧羊人的， dan paling banyak diantaranya di perjanjian lama, yaitu 67 ayat. 有67节所写的，就是最多的是在就业。 Tentunya ada sesuatu yang unik yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. 当然有它的特色，上帝要告诉我们， Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, 弟兄姐妹们， seperti yang saya jelaskan tadi bahwa 像我刚才所解释的， apabila kita berbicara tentang gembala, 如果我们谈到牧羊人， itu artinya kita juga berbicara tentang domba. 我们也谈到羔羊。 Tuhan Yesus 耶稣基督 seringkali mengartikan kita atau status orang percaya itu sebagai domba. 耶稣基督时常对基督徒说是他的羔羊。 Tentunya ada sesuatu hal yang mendasar mengapa
Tuhan Yesus memberikan status kepada kita, orang yang percaya itu disebut sebagai domba. 当然有它的基本，为什么上帝说他的人民就是羔羊？ Mengapa harus domba? 为什么要羔羊呢？ Mengapa tidak hewan lain yang digambarkan seperti orang percaya? 为什么不是用任何动物呢？ Seperti kalau kita contohkan selain domba atau kambing. 我们会说，比如说是羊。 Nah, ternyata Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主内弟兄姐妹们， kalau kita melihat, kalau misalnya Tuhan Yesus menggantikan bukan domba tetapi kambing, 如果上帝把那个羔羊换成变成羊呢？ tentunya ada sesuatu hal yang kurang menarik. 当然有不好的特色。 Karena kenapa? Kalau kambing itu hidupnya dia susah diatur. 为什么呢？因为羊呢，它的生活不急。 Memang dia hidupnya tidak berkelompok seperti domba, dia mandiri. 我们看，这个羊就不像羔羊，会一群跟它其他的羔羊，它 Tetap, 是一个独立的。 tetapi Tuhan Yesus mau menggambarkan orang yang percaya kepada Kristus itu disebut domba. 但是呢，上帝呀、要把我们基督徒像成为羔羊。 Domba itu artinya adalah hewan yang lemah dan tidak berdaya. 羔羊是弱的动物，无助的。 Walaupun dia memiliki postur tubuh yang besar dan tambun, 无论它的身体是很大只的， tetapi ketika dia berlari, pasti dia akan terlambat. 当它正在跑的时候呢，它会很慢。 Dan ketika ada hewan yang mau memangsa dia, 当有其他的动物要吃它， tentu cepat mendapatkannya. 当然会很快得到。 Dan yang kedua, 第二， domba itu penurut, 羔羊是一个注字的， dan dia mudah diatur oleh gembalanya. 它也很容易被牧羊人带领。 Inilah alasan-alasan mengapa Tuhan Yesus menggambarkan kita sebagai orang percaya itu seperti domba. 就是它的原因，为什么上帝把我们像成为羔羊？ Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, 主内弟兄姐妹们， dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan 当我已经所讲的 mengenai gembala dan domba, 关于牧羊人和羔羊， tentu ada kaitannya dengan tema kita pada pagi hari ini. 当然有与我们所要分享今天的主题都有关系。 Tema kita pada pagi hari ini yaitu 我们今天早上的主题是 jemaat yang mendengarkan suara Kristus. 教会听基督的声音。 Bagaimana caranya supaya kita sebagai domba atau orang yang percaya kepada Tuhan dapat mendengar Kristus sebagai gembala yang agung itu? 为何我们成为一个基督徒会聆听到我们的大牧人呢？ Ada dua prinsip yang harus kita pegang teguh. 有两个原则我们所要抓住的。 Prinsip yang pertama adalah 第一的是， hiduplah sebagai jemaat yang mau digembalakan. 我们要活在像被牧羊的。 Kehidupan kekristenan tanpa pengembalaan adalah suatu kerugian yang sangat besar. 没有牧羊人的基督徒生活是一个很大的损失， Karena kita akan mengalami kekhawatiran, 因为我们会感受到挣扎， kehilangan bimbingan, 我们会失去了指导， kita tidak dapat menopang diri kita sendiri, 我们不能维持自己， dan kita tidak mendapatkan penghiburan dan perhatian. 我们也没有得到安慰和注意， Karena di dalam pengembalaan itu sendiri, 因为在牧羊的呢， Tuhan memberikan kita pengertian dan pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. 上帝给了我们理解和知识来知道上帝的话。
Kita memperhatikan ayat 1 dan yang kedua. 我们看第1和第2节， Ini adalah ciri orang yang tidak mau mendengarkan suara gembalanya. 这个是不要听牧羊人的声音， Dan tentunya dia tidak mau digembalakan. 也当然他不想被牧羊。 Bapak Ibu, apa yang terjadi jikalau kehidupan orang percaya tidak mau digembalakan oleh gembalanya? 弟兄姐妹，为何如果一个基督徒他的生命呢没有被牧羊？ Ayat yang pertama, 第1节， Aku berkata kepadamu sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. 第1节说：“我实实在在的告诉你们，人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。” Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主内弟兄姐妹们， inilah kelakuan kehidupan orang yang percaya tetapi tidak mau digembalakan. 这个是一个人的生活，他已经相信了，但是他不想被牧羊， Hidupnya tidak mau diatur. 他的生命不要被阻止。 Apa yang ia lakukan? 他做了是什么呢？ Masuk tidak melalui pintu, 他不从门进去， bahkan memanjat tembok. 他也爬了墙。 Nah, Tuhan Yesus mau menggambarkan kepada orang yang seperti ini, dia dianggap seorang pencuri. 上帝要告诉我们，这样的人就是一样贼， Karena dia tidak mau mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh gembala kepada dia. 因为他不要跟从牧羊人已经告诉他的了。 Bagaimana caranya supaya kita mau hidup digembalakan oleh gembala yang agung itu? 为何我们怎样活在我们大牧人里面呢？ Marilah kita hidup yang memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan. 我们要活在好的圣经里面， Karena pengembalaan itu sangat indah, 因为牧羊就是很美的， sangat manis, 很甜蜜的， dan memberikan kehangatan bagi diri kita. 也给我们温暖。 Satu hal yang harus kita lakukan adalah 一个事情我们要做的， memiliki kerendahan hati yang mau hidup digembalakan oleh Kristus. 我们要有谦卑的心，要把上帝来牧养我们， Maka kita dapat mendengarkan suara gembala itu. 所以呢，我们能够听牧羊的声音。 Tetapi bagi kita yang tidak mau merendahkan hati, yang tidak mau memiliki persekutuan dengan Tuhan, kita tidak bisa mendengarkan suara Kristus. 但我们不要听上帝的话，不要被指导，我们就不能聆听我们牧羊的声音。 Dan orang yang mau merendahkan diri untuk datang kepada Tuhan, 但我们有谦卑的心来到上帝的面前， itu artinya dia mau digembalakan oleh Kristus. 那他的意思就是说，他要被上帝来牧羊， Dan dia pasti mendengar suara Kristus. 他也一定听了上帝的话。 Maka seseorang yang hidup mau digembalakan tentunya hidupnya hidup di dalam kebenaran dan teratur. 当他的生命活在要被牧羊，所以他的生命就会有引导。 Ketika dia masuk, dia melalui pintu, 当他进去，他就进从门里面， bahkan dia tidak memanjat tembok. 他没有爬那个墙。 Inilah orang-orang yang mau digembalakan oleh Kristus. 这是要被上帝牧养的人， Karena dia mendengar suara Kristus, 因为他听了基督的声音， makanya hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. 所以他的生命会成为祝福。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 弟兄姐妹们，
Itulah prinsip pertama yang harus kita pegang sebagai jemaat yang mau mendengarkan suara Kristus. 那个是第一原则，我们要听我们基督的声音， Hiduplah sebagai jemaat yang mau digembalakan. 我们要活在像被牧养的教会， Karena tanpa pengembalaan kita tidak bisa melakukan apa-apa. 因为如果我们没有活在牧养里面，我们就不能做任何事情。 Para pelayan Tuhan adalah wakil Allah 神的仆人， yang akan menyampaikan kebenaran itu. 神的仆人是上帝所招的，要所讲上帝的话。 Memang dia dalam sewaktu-waktu mengembalakan kita sebagai domba. 但如何有时间，他把我们牧养我们成为他的羔羊。 Tetapi lebih dari itu, diri kita sendiri yang mau digembalakan oleh Kristus. 但是呢，除了那个以外，我们要把我们的生命被上帝来牧养， Sehingga kita dapat mendengar suara Kristus. 所以呢，我们能够聆听我们基督的声音。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主内弟兄姐妹们， prinsip yang kedua yang harus kita miliki supaya kita dapat mendengar suara Kristus, 第二原则，所以我们能够听基督的声音， yaitu memiliki relasi yang baik dengan Kristus sebagai gembalanya. 基督成为我们的牧羊人，我们要与他有好的关系。 Jikalau kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, 如果我们与上帝有好的关系， maka kita dapat mendengar suara Kristus itu sendiri. 所以呢，我们会聆听到我们基督的声音， Dan kita mengetahui apa yang menjadi kehendaknya, bukan keinginan diri kita sendiri. 所以我们能够知道他所旨意的不是我们要的。 Perhatikan ayat yang ketiga. 我们来看第3节， Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. 看门就给他开门，羊也听他的声音，他按着名叫自己的羊，把羊领到出来。 Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, 主内弟兄姐妹们， apabila kita sebagai jemaat yang mau mendengarkan suara Kristus, 我们成为一个教会，要聆听基督的声音， maka kita tidak akan pernah salah melangkah di dalam kehidupan. 所以我们没有错，把我们的生命活在上帝的手里。 Seperti ayat yang ketiga ini, ketika Kristus itu atau gembala itu memanggil domba-domba dengan nama mereka masing-masing, 当我们刚才所看的在3节，但牧羊人叫他的羔羊的时候， mereka mendengar dan mengenal suaranya. 他们听到了，也认识那个声音。 Bagaimana caranya supaya kita dapat mendengar suara itu? 为何呢？我们能够听那个声音？ Yang pertama adalah 第一是 hidup bergaul dengan Kristus. 与基督同住， Kehidupan kita menyatu dengan Kristus. 我们的生命与上帝的生命也有相合。 Dan yang kedua, 第二， berjalan dengan Kristus. 与基督同行。 Berjalan artinya seirama, senada, dan kedekatan kita dengan dia seperti sebuah hubungan yang seperti seorang anak kepada bapaknya. 与基督同行的意思就是这里同行是说我们与上帝像父亲和孩子一样，有一样的心，一样的谈话等等。 Dan yang ketiga, 第三， bersekutu dengan Kristus. 与上帝有团契。 Dan yang keempat, 第四， perbanyak komunikasi dengan Kristus 与基督有更多的沟通， melalui doa, 祷告、 puasa, 禁食、 dan membaca firman Tuhan. 读圣经。 Maka kita sebagai jemaat Kristus dapat mendengarkan suaranya.
所以呢，我们成为上帝，我们成为基督徒呢，我们就会聆听他的话。 Dan keempat hal ini 这个呢， sudah dialami oleh para nabi-nabi di perjanjian lama. 这个他们已经被感受到了，被亲身经历上帝的，在先知在旧约里面， Seperti Ayub, 像约伯、 kemudian Henok dan Nuh. 像伊挪和挪亚， Mereka memiliki komunikasi yang baik dengan Allahnya. 他们与他们的上帝有好的关系， Sehingga dia dapat mendengar suara Allah itu sendiri. 所以他们就能够听到上帝的话。 Dia bergaul dekat dengan Allahnya, 他们与上帝有好的同住， berjalan dengan Allahnya, 与上帝同行， bersekutu dengan Allahnya, 与上帝团契， sehingga dia mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Allahnya dan yang menjadi keinginannya. 所以呢，他们能够知道上帝所要的。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主内弟兄姐妹们， itulah prinsip yang kedua yang harus kita miliki 那个是第二个原则，我们要有在我们的生命中， sebagai jemaat 成为一个教会， supaya kita dapat mendengar suara Kristus. 所以我们能够听基督的声音。 Kata mendengar di sini bukan hanya sebatas kita dengar, 在这里的意思就是不只是我们听而已， tapi mendengar di sini 但是在这里听的意思是， dia memperhatikan 他关怀，他注意， dan dia mengetahui 他知道， suara gembalanya. 他关注，他知道他的牧羊的声音。 Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan 我相信，弟兄姐妹们， semuanya sudah mendengar suara Tuhan. 大家都已经听了上帝的话。 Melalui apa kita mendengarkan suara Kristus itu? 从什么呢？我们能够听上帝的 Yang 话。 pertama tadi 第一， yaitu hidup yang mau digembalakan. 活在想被牧羊的。 Dan yang kedua adalah 第二， memiliki relasi yang baik dengan Kristus. 有与基督有好的关系， Maka kita dapat mendengar suara Kristus. 所以呢，我们就能够听基督的声音。 Ketika kita mendengar suara Kristus, 当我们听了基督的声音， kita dapat mengetahui apa yang menjadi kehendaknya dan bukan yang menjadi kehendaknya. 我们会知道，我们也会相信上帝所旨意的。 Marilah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, 所以弟兄姐妹们， kita melakukan kedua prinsip ini. 我们来做这个两个原则。 Ketika kita dapat melakukan dua prinsip ini, 那我们能够做成这个两个原则呢？ maka berkat-berkat Tuhan akan mengiringi kehidupan kita. 所以上帝的祝福会临到我们的生活当中。 Ayat yang keempat, 第四节， jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. 既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。 Inilah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita 这个是上帝所给我们的祝福。 apabila kita mau digembalakan 当我们要被牧羊， olehnya. 被上帝来牧羊， Kita sebagai domba 我们成为羔羊， tentunya lemah, 一定会软弱， tidak berdaya. 软弱。 Oleh sebab itu, 所以呢， sebagai domba, 成为一个羔羊， hidupnya sangat bergantung kepada gembalanya. 他的生活是要交给他的牧羊人。 Siapa gembala itu? 谁是那个牧羊人呢？ Yaitu Kristus. 就是基督。 Ketika ada musuh menghalau kita seperti domba yang dihalau oleh mangsanya, dia
sebagai gembala, dia terlebih dahulu berada di depan kita untuk melawan musuh kita. 当我们成为一个羔羊，有敌人，像比如说像一个羔羊，如果有其他的动物来要吃它，那个牧羊人一定会在他的面前来反对那个动物要吃这个羔羊。 Itulah berkat-berkat jemaat yang mau mendengarkan suara Kristus. 那个祝福是上帝给的，因为我们要听他的话。 Tetapi apabila seorang domba yang tidak mau menuruti kehendak gembalanya, 但如果一个羔羊不要听基督的声，不要听牧羊的声音， dia akan mengalami kecelakaan. 他会觉得感受到那个像车祸一样。 Ketika gembalanya memanggil dia, dia tidak mau mendengar. 当牧羊人教他，他不要听。 Ketika domba-domba dan kawan-kawanannya tadi pergi mengikuti suara gembalanya, dia ketinggalan di dalam kelompoknya. 但那个牧羊人已经叫其他的羔羊，他的羊群已经跟那个牧羊人去了，但是这个羔羊不要听，就他被除掉了。 Kenapa dia seperti itu? 为什么他这样呢？ Karena dia bukan domba yang baik, dia tidak mau menuruti aturan, bahkan tidak mau mendengarkan apa yang mau menjadi kehendak gembalanya. 为什么他成为一个不好的羔羊呢？因为他不要听他牧羊人的声音。 Maka ketika dia domba-domba atau kawan-kawanannya tadi pergi bersama dengan gembalanya, dia tidak mendengarkan suara gembalanya tadi. 但那个刚才牧羊人已经把羊群一起走了，这个羔羊没有听呢。 Ketika ada sesuatu yang ingin memangsanya, 但有其他的动物或者猎物要吃它， maka dia akan mengalami kematian. 所以它会得到死亡。 Seperti itulah kehidupan orang percaya yang tidak mau mendengarkan suara Kristus. 那个是像一个基督徒不要听基督的声音。 Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, 主内弟兄姐妹们， berkat yang kedua yang kita terima apabila kita mau mendengarkan suara Kristus Gembala yang agung itu, 第二个的祝福，如果我们要听我们大牧羊人的声音，就是基督。 maka itu tertulis dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. 就有记载在诗篇23篇第1到第6节， di mana Tuhan akan menyediakan segala kekurangan kita, 上帝会必不致缺乏， kebajikan dan kemurahan juga akan mengikuti kita. 他的在我们一生一世生活成为基督徒， Dia akan memberikan kepuasan, kelegaan terhadap jiwa kita. 他使我们的灵魂苏醒。 Itulah yang kita terima apabila hidup kita mau digembalakan atau mau mendengarkan suara 我 Kristus. 们会得到那个，如果我们听基督的声音。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主内弟兄姐妹们， saya percaya bahwa Bapak Ibu semua sudah mengalami hal ini. 我相信弟兄姐妹已经感受了这个的， Sudah mendengarkan suara Kristus. 也聆听了基督的声音。 Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. 好了，今天早上的上帝的话能够祝福我们， Jadilah jemaat yang mau mendengarkan suara Kristus, 我们成为一个教会，要聆听基督的声音， yang mau mendengarkan suara gembalanya. 要聆听他牧羊人的声音。 Prinsip yang kedua tadi saya ulangi kembali, 刚才2个月子的， yang harus kita pegang adalah 我们所要抓住的是， hiduplah sebagai jemaat yang mau digembalakan. 我们要活在像被牧羊的， Milikilah relasi yang baik dengan Tuhan. 我们要与上帝有好的关系， Maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. 所以上帝会祝福我们的生命。 Mari kita bersatu di dalam doa. 我们同心来祷告。 Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pada siang hari ini
Tuhan sudah menolong kami dan memberikan kami waktu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami sebagai domba yang baik, jadikan kami domba yang menyenangkan gembalanya, yaitu Kristus itu sendiri. Sehingga kami dapat mendengar suara Kristus dan kami mengetahui apa yang menjadi kehendak-Nya dan keinginan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 这时候我们进入收间。 Selanjutnya kita persembahan dilanjutkan dengan pujian. Luyang Zhou 如羊走迷。犯罪都亏欠主你的荣耀。主啊，我们可不能全力荣耀，主你的同在永远是我所追求。主，恳求怜悯圣殿。 Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau taburkan. Biarlah itu ya Bapa boleh berakar dan bertumbuh serta berbuah di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau menolong setiap kami, agar kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman. Ya Bapa, saat ini kami sudah selesai mengumpulkan persembahan. Terimalah persembahan kami ini ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. 从主而来，真心献上，求主悦纳。我愿天天为主而活，感谢主恩。阿门。 弟兄姐妹们，请坐下。
Silakan duduk. 我们唱最后一首歌《人生的福》。 Mari kita muji Tuhan, lagu yang terakhir, Blessing.主祷告文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。无天之向万国我愿。
让我们一起领受神的祝福。Mari kita sama-sama terima berkat dari Allah。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekalian dari saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.请坐下， Silakan duduk. 默祷， Saat teduh, kebaktian selesai. 散会。